Okey, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tajuk baru. Okey, bab 12, pengendalian data. Okey, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran. Okay, sepatutnya ada 7, tapi hari ini kita akan belajar 3 dulu. Okay, kita tengok objektif yang pertama, menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan, mengklasifikasikan data kategori atau data numerik dan membina jadual keterapan. Yang ketiga, membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Okay, kita masuk yang pertama. Bagaimanakah anda menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan? Untuk mengumpul data yang relevan, kita perlu menjana soalan statistik. Okay, apa itu soalan statistik? Okay, soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehsubahan dalam data tersebut. Contohnya, okay, berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Atau yang kedua, apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Itu adalah soalan statistik. Okay, kita lihat keterangannya. Keterangan pertama, terdapat kebolehsubahan dalam tinggi murid. Contohnya, ada dah 150, 196, 194, pelbagailah artinya. Okay. Kalau yang kedua, terdapat keragaman dalam jenis makanan kegemaran. Maksudnya nasi lemak ada 2-3 orang. Mi goreng ada 2 orang. Laksa seorang je. Okay? Dia maksud keragam. Okay? Itu adalah maksud soalan statistik dan juga dia punya keterangan. Okay, selepas menjana soalan statistik, langkah yang berikutnya menentukan kaedah pengumpulan data. Data boleh dikumpul dengan pelbagai kaedah. Okay, kaedah ada 4. Kamu kena ingat ini. Selalu keluar ujian ni nama-nama data ni. Okay, yang pertama, temu bual. Cara murid datang ke sekolah. Itu cara kita temu bual. Yang kedua, tinjauan. Macam menjawab soalan selidik. Okay. Program television diberi oleh setiap murid. Yang ketiga, pemerhatian. Okay. Macam cikgu memerhati, kamu buat kerja. Bilangan kereta yang melalui suatu persimpangan jalan raya dalam setiap jam. Eksperimen. Ini dalam sains. Misalnya suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Buat laporan. Okay, bagaimanakah anda mengklasifikasikan data dan membina jadual kekerapan? Okay, selepas data dikumpul, langkah seterusnya ialah mengklasifikasikan data. Data diklasifikasikan kepada 2, iaitu kategori dan juga numerik. Apa itu kategori? Apa itu numerik? Kategori adalah mengukur ciri-ciri. Tidak boleh diukur secara berangka tetapi boleh dihuraikan. Contoh, jantina, warna kereta, perisa gula-gula, bulan darah. Yang besar-besar. Okay. Kalau numerik, okay, kita mengukur kuantiti. Okay, iaitu diukur menggunakan angka. Misalnya, berapa bilangan buku yang dibaca setiap minggu. Okay, berapa tinggi pemain badminton. Ataupun berapa kali masa kamu ambil waktu bersenam. Itulah. Okay, ini contoh. Cara kita nak faham lagi. Okay. Kita kategorikan data kategori dan data numerik. A. Suhu badan setiap murid. Dia adalah numerik. Bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah pun numerik. Bilangan kan. Punca kemalangan jalan raya. Itu besar. Jadi kategori. Itulah. Okay. Jadi selepas mengkategorikan data, langkah seterusnya ialah mengorganisasikan data tak terkumpul dengan membina jadual kekerapan. Seterusnya. Okay. Yang ini kita akan cuba fahami data. Okay, ini data diberi 20 buah keluarga. Okay, ini dipanggil organisasi data. Okay, dia adalah berbentuk nombor, okay, dan juga rawak atau susunlah. Jadi, cara kita adalah menyelesaikan kita susun. Okay, kita lihat nombor kecil dan juga nombor yang paling besar. Okay, nombor kecil kita adalah sifar dan nombor besar kita adalah nombor 4. Kamu susunlah 0, 1, 2, 3, 4. Memang perlu buat jadual seperti ini. Okay. Lepas itu, kamu kira kekerapan. Okay. Kekerapan ni contoh kosong berapa kali kat sini. Okay. Kamu kira lah. Contoh, ni 1, 2, 3, 4. Maksudnya 4 kali. Maksudnya jadi kamu boleh faham lah 4 kali. Jadi cara gundalan ni, kamu kena faham. Okay. Kalau dia 4, dia hanya 4 biji lain saja. 1, 2, 3, 4. Okay. Kalau 5, kita kena pangkahkan di bahagian tengah. 1, 2, 3, 4, 5 pangkahkan. 4 berhenti, tapi 5 pangkahkan. Itu barulah 5.
Sekarang kalau kita nak buat 6, dia akan jadi 5 tambah 1 macam ni. Okey? Kalau 3, 3 biji, jadi 4. Kalau 2, jadi 2 saja. Ini pun kena hafal, jangan salah Okey, ingat susunan dia mesti bilangan anak, gundalan di tengah, kekerapan di hujung sekali. Okey. Okey, bagaimana anda membina data? Okey. Data yang ditunjukkan dalam jadual juga dapat dipaparkan dalam pelbagai bentuk grafik supaya mudah dibaca dan dipahami. Kesesuaian satu perwakilan data bergantung kepada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan maklumat yang diperlukan. Data boleh diwakili dengan carta palang, carta pie, titik dan plot batang dan daun. Okay, ada 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kita belajar satu-satu lah hari ni Okay. Carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang untuk mewakili data. Carta palang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Mana rupa dia? Okay. Jadual kekerapan berikut menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid kelas 1. Fakti. Bina satu carta palang mewakili data tersebut dan berikan justifikasi. Justifikasi ini maksudnya kita bagi alasan ataupun dalam bahasa Inggeris reason lah kepada kesesuaian perwakilan. Aktiviti dia membaca 8, menonton TV 9, melalui internet 7, senam 6, mendengar lagu 4. Kita tengok mana cara dia. Ini langkah dia. Pertama, lukis paksi mengufuk dan paksi mencacang pada kertas grid. Jadilah. Macam ni. Pilih satu daripada paksi untuk menandakan skala sesuai dan melabelkan paksi itu dengan bilangan murid. Labelkan paksi yang lain dengan aktiviti. Lukis palang supaya tingginya sepadan dengan kekerapan data. Tulis tajuk carta palang itu. Yang ini berbentuk menegak lah. Ini mencacang. Kalau menegak kamu lukis, maksudnya sini bilangan murid. Ini adalah aktiviti. Jadi kamu ikutlah. Nombor ni kamu kena ikut skala. Cikgu dah ajarkan cara dia. Cara nak buat skala ni, kita pada ikut kotak dia. Kalau 1, 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam tu Kalau macam ni, kalau dalam bentuk mencacang, dia adalah bilangan murid di bawah. Dan yang di atas adalah aktiviti. Nombor dia pun sama. Ikut kotak satu persatu. Jadi carta palang ini sesuai digunakan untuk membandingkan bilangan murid bagi aktiviti masa lapang yang berbeza. Contoh seterusnya ni tentang kuis sains dan matematik. Ini kuis sains, ini kuis matematik sebanyak 4 orang. Jadi kamu kena buat macam ni. Kalau dia ada 2 benda, jadi kena couple macam ni. Seorang buat 2 kuis. Jadi sama jugalah. Nama murid di bawah. Di tepi ni markah. Jadi kamu kena labelkan color. Kalau color warna ni, kuis sains. Kalau warna pink, kuis matematik. Kena labelkan juga. Ini dimaksudnya carta palang. Yang kedua, carta pie. Carta pie ialah pengenalan data dengan menggunakan sektor bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam seluruh data itu. Maksudnya, yang kita lihat contoh sini, menunjukkan bilangan kereta model dinamik yang dijual oleh sebuah kereta menjual kereta, syarikat menjual kereta. Bina satu carta pie untuk mewakili data tersebut dan memberikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Contoh, di sini jadual dia warna kereta, merah, kuning, putih, biru. Bilangan kereta ada 9, kuning 12, putih 10, biru 5. Kita lihat macam mana dia buat carta pie. Macam ni. Carta pie, langkah pertama, cari sudut sektor bagi setiap kategori. Lukis sebuah bulatan dan bagikan bulatan sektor berdasarkan sudut yang dihitung. Melabelkan setiap sektor, tulis tajuk carta pie itu. Maksudnya kita kena buat jadual ini dulu. Buatlah pada kereta, bilangan kereta tadi kan, ini dah ada pada soalan. Cara kita nak buat pecahan, tambah dulu bilangan kereta berapa, 36. Lepas tu kita bahagikan semua kepada 36. 9 per 36, 11 per 36, 10 per 36, 5 per 36. Akhirnya dapat satu bulatan lah maksudnya di sini. Macam mana nak kira sektor? Kena darab 360 sebab satu bulatan 360 darjah.
Jadi kita kena darab, dapat 90 darjah, dapat 120, dapat 100, dapat 50. Yang ini kamu kena tunjuk kena tunjuk untuk dapat markah. Okey. Jadi ini dia punya formula lah. Kekerapan data bagi jumlah kekerapan darab 360. Ini formula dia lah untuk mencari 10 sektor. Ini kena hafal Okay. Dah selesai. Semua kita guna ini. Jadi jualan kereta model dinamik. Okey. Yang ini cara kita ukur ini, kita guna protektor. Buat satu bulatan, guna jangka lukis. Lepas tu kita guna protektor. Kalau 90, dia tegak kan. Jadi merah 90. Biru 50, kamu ukur. Okey. Ukur protektor kamu letak sini. Jumlah dia 50. Sini pula 100. Sini pula 120. Okey. Bila dah betul, barulah kamu colorkan ataupun namakan. Macam tu. Jadi catatan ini digunakan untuk membuat perbandingan setiap warna kereta dengan jumlah kereta itu. Ini justifikasi. Kamu kena tulis juga. Okay? Tajuk jangan lupa. Jualan kereta model dinamik. Tajuk carilah tajuk dekat soalan. Okay? Okay. Sekarang yang ketiga, graf garis. Graf garis dalam perkembangan data digunakan untuk memaparkan perubahan data dalam satu masa. Datanya diwakili oleh titik-titik disambung dengan garis lurus. Okay. Jadi berikut menunjukkan suhu pesakit dalam satu tempoh tertentu. Ini satu graf garis untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okay. Di sini dia punya jadual lah. Kita tak nak terangkan lah. Kita tak tahu jadual dia apa. Kita teruskan cara penyelesaiannya. Okay. Cara langkah buat graf garis. Ingat ini bentuk graf garis. Dia just pangkah-pangkah macam ni. Lepas tu kita gariskan. Okay. Lukis paksi mengukur paksi dan mencacang pada kertas grid. Pilih skala yang seragam dan sesuai untuk kedua paksi. Paksi mencacang mewakili data. Paksi mengukur mewakili tempoh masa. Bulatkan titik dan sambungkan dengan garis lurus. Tulis tajuk graf garis itu. Okay. Maksudnya kat sini adalah waktu tadi, jam. Walaupun jam dia ada pukul 3.15, 6.15. Biarkan saja kita ambil dari tepi ni. Okay, suhu dia kan. Okay, suhu dia kan berbeza-beza tadi. Tapi kita ikut saja susunan dia satu persatu. Okay, 37.4 susunan menaik lah. Okay, 37 sampai ke 38. Jadi kita tandakan. Itu dipanggil graf garis. Jangan lupa bagi tajuk suhu seorang pesakit. Okay, graf ini sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan suatu pesakit itu dalam tempoh 10 jam. Okay, 10 jam. Okay, yang keempat adalah plot titik. Okay, plot titik menunjukkan taburan data di atas garis nombor. Data mungkin berkelompok pada nilai tertentu atau bertabur secara seragam di atas garis nombor. Plot titik boleh membantu kita melihat corak data, buat inference dan keputusan. Kita dapat mengesan pemerhatian yang ganjil. Okay, iaitu nilai ekstrim dalam data. Jika terdapat nilai ekstrim dalam data, kita perlu menyiasat lebih lanjut untuk mengetahui punca pemerhatian yang ganjil itu. Okay. Kita tengok contoh. Masa rawatan pergigian dalam minit diberikan 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi dan ditunjukkan di bawah. Wakilkan data itu dengan plot titik. Okay. Berikan justifikasi kepada kesesuaian. Okay. Macam biasa ini data rawat tak tersusun. Ya, mesti sunat. Okay. Kita lihat sini langkah dia. Langkah untuk membina plot titik. Lukis satu garis nombor mengufuk dan meliputi julat bagi data yang diberi. Julat ni susunan menaik Plotkan setiap data satu demi satu sebagai titik sepadan dengan nilai pada graf pada garis nombor. Tulis tajuk pada plot tersebut. Okay, plot titik. Ini tajuk dia, masa rawatan pergigian. Okay, kita ingat kita dari data tadi kita cari nombor yang paling kecil 17, paling besar 25. Jadi tertib menaiklah 17 ke 25 minit. Okay, lepas tu kita cari kekerapan dia. Kalau 17 berapa kali keluar sekali. Kalau 21 ada 2 kali. 22, 2, 23, 3, 24 ada 4 dan 25 ada 2 kali. Ya, macam tu. Jadi, just titik-titik saja. Tak boleh tukar. Titik dia memang bulat saja. Bulat dan hitamkan. Plot titik ini sesuai untuk memaparkan masa rawatan pergigian ditabur. Yang taburannya ialah 17 minit sehingga 12 minit. Okay.
Yang kelima, terakhir, plot batang dan daun. Okay, plot batang dan daun ialah perwakilan data yang menghasilkan nilai data kepada batang dan daun. Okay, pada nilai tempat. Daun biasanya digit akhir nombor itu. Batang ialah digit atau digit yang lain di sebelah kiri. Plot batang daun mengekalkan nilai data asal. Jadi, kita akan melakukan pengiraan aritmetik atas nilai bagi tujuan analisis data. Okey, ini adalah dia punya contoh. Okay, contoh dia adalah tentang ujian matematik untuk 20 orang murid. Okey, jadi kita akan tengok macam mana cara dia. Kita perhatikan nombor dia sama lawak. Okey, pun besar juga. Ada yang fail, ada seorang. 32 je. Okey. Kita tengok. Okey, lukis setiap data satu demi satu dengan digit 10 sebagai batang. Okay, digit akhir nombor ditulis pada daun. Susun semula daun mengikut tata tertib naik. Tulis kekunci dan tajuk. Kekunci menunjukkan unit bagi batang dan daun. Okay. Kita buat yang ini dulu. Okay. Ini digit 10, maksudnya yang nombor kat depan. Okay, kita ambil nombor paling kecil ke besar. Nombor 3 ke nombor 8. Okay. Lepas tu tulislah bilangan dia. Contoh, 32. Jadi 3 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Okay, kalau ni ada 5 kan, 5 dia ada banyak nombor. 56, 58, 52, 50, 50, ada 2 kali, tulis 2 kali. Kalau 59 sekali. Macam tu. Kena tulis satu-satu. Okay, jadi 60, 69, 63, 64, 67, 63 dan 9. Kita seterusnya. Okay, seterusnya bila dah selesai, dah susun, jadi dia macam ni. Okay, okay. Tapi ini belum susun. Ini sudah susun. Jadi kita kena susun nombor tu. Okay, tertib menaik juga. Jadi dah selesai. Bagi tajuk dia maka ujian matematik batang dan daun. Okay, ini dah susun. Kosong kat depan. Nombor kecil kat depan. Nombor besar kat belakang. Okay. Ini cara dia lah. 3, 2. Jadi 3 kat depan, 2 kat belakang. Jadi nombor dia 32. Gitu. Okay, dah selesai. Okay. Batang dan daun ini saya digunakan untuk memaparkan markah setiap murid dalam kelas. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudi menonton video dan teruskan dengan modul anda. Bye-bye.